Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 iaitu kumpulan kuliah B akan membentangkan tentang bahasa kiasan dalam novel Komsas Tingkatan 4 Lieutenant Adnan Wirabangsa. Okey, saya Walatul Akila binti Muhammad Razila. Okay, saya Nadia binti Uthman. Okay, saya Muhammad Faiz Irfan bin Othman. Okay, saya Muhammad Arsyad Syakirin bin Azman. Okey, kami akan teruskan kepada pengenalan dahulu. Okey. Okey, Simantik ini merupakan antara bidang yang memiliki skop yang luas dalam dunia linguistik. Okey, menurut Siti Faridah Saleh, ETLO 2020, simantik merupakan satu kajian tentang makna bagi suatu istilah yang digunakan. Okey, manakala menurut Abdullah Hassan pula pada tahun 1992 yang menyatakan bahawa simantik adalah berkisahkan tentang kajian makna. Okey, makna adalah sebahagian daripada ilmu linguistik kerana bahasa tidak akan sempurna sekiranya tidak ada unsur makna. Bidang simantik ini sering dikaitkan dengan bidang pragmatik kerana ianya mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Okey, bahasa kiasan merupakan peribahasa yang mempunyai makna yang istimewa kerana penggunaan bahasa kiasan dalam berkomunikasi mampu untuk memancarkan jati diri, kepribadian dan tingkah laku masyarakat. Penggunaan bahasa kiasan mampu untuk melahirkan keindahan dalam berbahasa dan yang paling penting adalah mesej yang hendak disampaikan dapat memberikan kesan yang mendalam kepada pendengar. Okey, tanpa bahasa yang jelas dituturkan, maka komunikasi untuk menyampaikan sesuatu maklumat tidak akan berlaku. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat memiliki skop yang luas berdasarkan nilai-nilai sosial dan juga kebudayaan yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat. Misalnya penggunaan bahasa kiasan dalam berkomunikasi. Okey, kami menggunakan novel daripada novel Komsas Tingkatan 4 bertajuk Lieutenant Adnan Wirabangsa. Okey, Komsas ni merupakan salah satu elemen yang penting dalam silibus pembelajaran bahasa Melayu di sekolah. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada sinopsis. Okey. Novel Lieutenant Adnan Wirabangsa ini menceritakan tentang kisah watak utama iaitu Adnan yang merupakan askar Melayu yang amat berani dan cintakan akan negara. Dalam pertubuhan dengan askar Jepun, askar Melayu menunjukkan semangat keperwiraan yang sangat hebat di mana seramai 152 anggota askar Melayu berani dalam melawan askar Jepun dari kemarahan. Namun seramai 152 anggota askar Melayu termasuk 7 pegawai Melayu dan 6 orang pegawai Inggeris British yang dipinjamkan ke regimen askar Melayu telah terkorban. Antara pegawai askar Melayu yang terkorban adalah Lieutenant Adnan bin Saidi. Dia bersama 42 orang anggotanya berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir untuk keamanan tanah air yang tercinta. Novel Lieutenant Adnan Wirabangsa memaparkan kisah keberanian dan keperwiraan askar Melayu yang sanggup berjuang sehingga ke hujung nyawa. Novel Lieutenant Adnan Wirabangsa yang digunakan di sekolah mampu untuk memberikan impak yang besar kepada pelajar di mana novel tersebut dapat memupuk semangat cinta akan tanah air di dalam diri pelajar. Okey. Okey, saya akan sambung kepada kajian literatur. Okey, beberapa kajian yang telah dijalankan berkaitan dengan bahasa kiasan. Okey, salah satunya antaranya ialah Aminuddin, Simon dan Zaitun Azman Zainun Hamzah pada tahun 2019 yang menjalankan kajian penggunaan kiasan dalam plot konflik filem satu analisis pragmatik. Okey, bahasa kiasan yang terdapat dalam kajian ini adalah berdasarkan aspek-aspek emosi yang diasingkan mengikut kategori konflik, perkelahian, kekecewaan, dendam atau ketidakpuashati. Kajian ini berjaya memperoleh 284 ujaran dalam konflik dan setiapnya memiliki bahasa kiasan yang tersirat. Bahasa kiasan yang terdapat dalam konflik perkelahian adalah seperti jangan hidung tak mancung, pipi tersorong-soronglah. Ungkapan ini bermaksud seorang yang suka masuk campur atas urusan orang lain. Contoh lain pula menunjukkan bahasa kiasan yang bersifat alam iaitu tanah tinggi jangan dipertinggikan, tanah lembah jangan diperdalami. Setiap ayat yang diungkapkan dalam dialog filem ini menunjukkan situasi sebenar dalam realiti kerana penggunaan bahasa yang digunakan. Okey, kajian yang dijalankan oleh Won dan Nur Hasimah Jalaluddin pada tahun 2019 iaitu bahasa kiasan dalam lagu Mati Hidup Semula, analisis semantik inkuisitif. Kajian ini telah menganalisis bahasa kiasan melalui analisis semantik yang telah dikategorikan mengikut analisis semantik skrip, analisis semantik resonans dan analisis semantik inkuisitif. Semantik skrip adalah pentafsiran berdasarkan skrip dan juga pemerhatian. Kemudian peringkat yang kedua iaitu semantik rasional yang memperlihatkan makna konteks dan
hubungan makna tersebut berdasarkan falsafah yang digunakan, dan akhir sekali peringkat semantik inkuisitif yang akan mengkaji tentang persoalan perkataan tersebut dipilih oleh penulis. Okey, analisis semantik skrip iaitu dulu hidup kurasakan mati, yang membawa makna seolah-olah tidak bernyawa atau tidak mahu hidup lagi. Okey, analisis semantik irasional pula, dulu hidup kurasakan mati membawa makna amat lemah atau tidak bermaya. Dan analisis semantik inkuisitif, makna peringkat ini mempericikan makna tersurat, tersirat yang dapat memberikan gambaran terhadap makna ungkapan penulis yang sebenar. Pendengar atau pembaca dapat memahami makna yang sedia ada. Dan akhir sekali, kajian yang dijalankan oleh Nur Afiqah Wan Mansur dan Nur Hasimah Jalaluddin pada tahun 2016, iaitu makna implisit bahasa kiasan Melayu memperlihatkan komunikasi, koneksi dan semantik. Okey, kajian ini mengkategorikan bahasa kiasan melalui deria rasa, masam, pahit, manis dan masin. Contoh bagi bahasa kiasan Melayu masam iaitu muka masam, yang membawa makna air muka yang menunjukkan perasaan tidak senang ataupun kecewa. Okey, contoh bahasa kiasan Melayu pahit seperti sepahit-pahit mambu, kelatnya menjadi ubat, membawa makna kadang-kadang nasihat yang pedas akan mendatangkan kebaikan daripada pujian yang diberikan. Okey, contoh bagi bahasa kiasan deria rasa manis iaitu lauk madu berpantaikan sakar. Ujaran ini membawa makna ayat yang manis dikeluarkan oleh mulut orang yang mempunyai rupa yang elok. Bahasa kiasan deria masin iaitu dicecah orang bagai garam, yang membawa makna perempuan yang baru berkahwin kemudian bercerai. Okey, kiasan yang digunakan bukan tidak membawa apa-apa makna, namun membawa makna tersirat seperti nasihat, mesej yang baik dan pengajaran dan juga teladan. Okey, tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan kaedah kajian yang kita gunakan. Okey, untuk kaedah kajian yang digunakan oleh kumpulan kami menggunakan kaedah kajian reka bentuk kualitatif, okey, iaitu menggunakan analisis dokumen. Okey, analisis dokumen ini merupakan salah satu kaedah yang fleksibel kerana boleh digunakan untuk pelbagai jenis maklumat teks yang tidak berstruktur. Okey, kaedah ini memerlukan perkataan pada novel Komsas, jurnal, buku, penulisan dan sebagainya lah untuk memperolehi data. Okey, kajian ini telah memilih buku novel Komsas tingkatan 4 yang bertajuk Lieutenant Adnan Wirabangsa yang telah diterbitkan pada tahun 2014. Okey, novel ini diambil sebagai sampel kajian bagi melaksanakan proses analisis dokumen. Okey, seterusnya saya akan membincangkan berkaitan dengan analisis data bagi simpulan bahasa. Okay, terlebih dahulu kita kena tahu apa itu simpulan bahasa. Menurut Dai pada tahun 2003 dalam Te Chin Hui yang ditulis pada tahun 2016, simpulan bahasa ialah sinonim yang memperkaya gaya penulisan yang terdiri daripada susunan kata yang pendek, terisi dengan makna yang luas, mengandungi unsur kebenaran dan menggambarkan istilah di sebaliknya. Okey, berikut merupakan beberapa simpulan bahasa yang terdapat di dalam novel. Okay, yang pertama kita ada membanting tulang, menunjuk kepada situasi Pak Saidi yang bekerja bersungguh-sungguh sebagai penoreh getah demi menyara kehidupan mereka sekeluarga. Okay, Pak Saidi ini merupakan ayah bapa kepada Lieutenant Adnan. Okay, Pak Saidi ini mempunyai 3 orang anak lelaki iaitu Adnan, Ahmad dan juga Amarullah, dan isterinya iaitu Mak Milah. Okay, dekat situasi ini membanting tulang, Pak Saidi telah berusaha bersungguh-sungguh lah bekerja untuk menyara kehidupan keluarga mereka. Okey, simpulan bahasa yang seterusnya ialah mulut tempayan. Okey, Pak Saidi mengatakan kepada Pak Karim bahawa dia tidak peduli dengan dengan orang yang mulut tempayan ini kerana Pak Saidi yakin bahawa dia tidak melanggar undang-undang dan hukum agama. Okey, mulut tempayan ini merupakan orang yang tidak boleh menyimpan rahsia. Okey. Analisis yang seterusnya ialah ringan tulang. Okey, di dalam novel Lieutenant Adnan Wirabangsa ini, Adnan dikenali sebagai seorang murid yang rajin dan pintar. Malah sikap rajinnya itu disenangi oleh kawan-kawannya dan juga guru sekolah.
Sikapnya itu juga membuatkan dia disayangi oleh seorang guru yang bernama Cikgu Anderson. Okey, ringan tulang ni bermaksud rajin. Okey, simpulan bahasa yang seterusnya yang ada digunakan dalam novel yang kami kaji ialah buah mulut. Okey, buah mulut ni bermaksud perkabaran ataupun cerita yang diperkatakan oleh orang ramai. Okey, dalam novel ini kejayaan Adnan dan juga Mamat terpilih untuk menjalani latihan tentera sehingga sehingga berita ini diketahui oleh seluruh pelosok kampung lah. Jadi cerita mereka dapat terpilih menyertai latihan tentera ini telah diketahui oleh semua orang kampung dan telah diperkatakan lah. Okey, yang seterusnya kita ada tidur-tidur ayam. Okey, dalam bab 30 novel ni terdapat simpulan bahasa yang digunakan iaitu tidur-tidur ayam. Tidur-tidur ayam ni dia tidur tidak nyenyak. Okey, itu saja bagi simpulan bahasa. Okey, seterusnya ialah perumpamaan. Okey, perumpamaan ni merupakan menurut Abdullah Yusuf alias Muhammad Yatim dan Muhammad Rin Syari pada tahun 2009. Okey, perumpamaan ni ialah perbandingan makna yang sangat jelas kerana didahului dengan perkataan seolah-olah ibarat, bak, seperti, laksana, macam, bagai dan umpama. Jadi kalau kita nak kena pasti perumpamaan ni, perkataan di hadapannya mesti ada perkataan seperti seolah-olah, ibarat, bak, seperti, laksana, macam, bagai dan umpama. Sebagai contoh, dalam novel Komsat Tingkatan 4, Lieutenant Adnan bertempur bagaikan singa yang lapar. Kenapa dipanggil sebagai singa yang lapar? Kerana Lieutenant Adnan ni mempunyai semangat juang yang sangat tinggi. Cintakan kepada negara demi memerdekakan tanah air daripada tentera Jepun. Seterusnya, kenapa abang ini macam ayam berak kapur yang dapat dicatatkan pada muka surat 65. Kemudian keadaan itu ibarat nasi sudah menjadi bubur pada muka surat 236. Seterusnya ialah matahari bagaikan di atas umbun-umbun pada muka surat 48 dan sudah jatuh ditimba tangga pada 342. Seterusnya. Untuk pepatah, menurut Abdullah Yusuf alias Muhammad Yatim dan Muhammad Rin Syari pada 2009, pepatah ni dijadikan sebagai pedoman dan panduan hidup oleh anggota masyarakat yang mengikuti sesuatu adat resam. Sebagai contoh, terdapat situasi di mana dalam novel Komsat Lieutenant Adnan ni iaitu gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang. Hal ini kerana dapat dilihat daripada watak Lieutenant Adnan ni sendiri, iaitu sebagai watak utama di mana watak Adnan ni sehingga hari ini masih diperkatakan sebagai wira kemerdekaan kerana semangat juang ni yang tinggi. Seterusnya, kalau tak pecahkan ruyung mana mendapatkan sagunya. Dalam pepatah ini menggambarkan situasi di mana Lieutenant Adnan dan orang kampung bertungkus lumus untuk membantas tentera Jepun daripada menakluki tanah Melayu pada zaman tersebut. Seterusnya, saya faham perasaan abang di luar mati emak, ditelan mati bapa. Di sini dapat digambarkan dalam situasi di mana orang kampung, terutamanya kaum wanita atau lebih dikenali sebagai isteri yang terpaksa berkorban kasih sayang untuk membenarkan suami atau lelaki untuk pergi berjuang untuk melawan tentera Jepun. Seterusnya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul, yang dicatatkan pada muka surat 168. Seterusnya, selagi nyawa dikandung banan, kita pertahankan bumi tercinta pada muka surat 302. Seterusnya, perahu sudah di air, pendayung sudah di tangan. Situasi ini digambarkan oleh perwatakan Lieutenant Adnan dan juga orang kampung di mana mereka ni
walaupun tiada kelengkapan untuk melawan tentera Jepun, tetapi mereka menggunakan strategi di mana menjadi sebagai perisik, mengetahui apa kelemahan tentera Jepun sehingga mereka boleh membuat serangan tersembunyi terhadap tentera Jepun dan memenangi perlawanan tersebut. Seterusnya, bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Situasi ini boleh diambil pada muka surat 132 yang mana boleh dijadikan teladan untuk generasi pada hari ini yang kita perlu menyemai semangat patriotisme ni sejak dari kecil lagi. Sebab itulah mata pelajaran sejarah dan banyak lagi telah diterapkan untuk kita mengingati semangat juang pejuang mereka terdahulu. Seterusnya, adat peperangan menang menjadi arang dan kalah menjadi abu yang dicatatkan pada muka surat 327. Seterusnya. Bidalan. Bidalan ini merupakan kiasan yang terakhir menurut Abdullah Yusuf alias Muhammad Yatin dan Muhammad Rahim Syari 2009. Bidalan ni ungkapan ringkas yang bijaksana yang digunakan masyarakat pada zaman dahulu dalam perbualan seharian mereka. Sebagai contoh, kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Hal ini kita dapat gambarkan dalam situasi di mana penduduk kampung pada zaman dahulu mempunyai semangat juang yang tinggi untuk melawan tentera Jepun. Walaupun mereka tahu mereka tidak mempunyai kepakaran, tiada senjata seperti tentera Jepun, tetapi disebabkan semangat juang tersebut mereka tetap mengharungi. Seterusnya, apa lagi yang boleh dikatakan? Perkara sudah menjadi bubur yang dicatatkan pada muka surat 60. Seterusnya, kalau orang Melayu masih tidak berubah, maka selamanya akan dicucuk hidung. Hal ini dicatatkan kerana pada zaman dahulu, orang Melayu terpaksa dijadikan sebagai buruh paksa atau pesawah. Jadi mereka ni ibarat kais pagi makan pagi, menjadikan pesawah ni sebagai mereka punya pendapatan seharian. Jadi, jika orang Melayu pada zaman tersebut tidak bangun, tidak membela nasib diri, selamanya lah akan begitu. Seterusnya, biar putih tulang, asalkan jangan putih mata. Pada muka surat 324. Situasi ini kita dapat lihat daripada perwatakan Lieutenant Adnan dan dia punya bawahan yang dipanggil sebagai Company C. Mempunyai semangat juang yang tinggi, sanggup berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir. Kalau kita dapat lihat pun dalam novel Komsas ni, mayat Lieutenant Adnan ni sanggup digantung sebegitu kerana tentera Jepun sangat marah dengan ni sebab semangat juang yang ditunjukkan oleh tentera Adnan pada masa itu. Dan yang seterusnya ialah kerbau dipegang pada tali, manusia dipegang pada janji. Hal ini digambarkan melalui watak Lieutenant Adnan yang sanggup bermati-matian demi keadilan negara dan kedaulatan negara tercinta. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, untuk kesimpulan, penggunaan bahasa kiasan ini memberikan impak yang sangat indah pada penulisan sesuatu karya dan membawa makna tersurat dan juga tersirat yang tersendiri seperti nasihat, teladan, pengajaran dan mesej kepada pembaca ataupun pendengar. Kajian pengkaji lepas yang turut menganalisis tentang penggunaan bahasa kiasan daripada pelbagai aspek dan komponen juga menunjukkan bahasa kiasan ni semakin berkembang untuk rujukan generasi akan datang. Berdasarkan novel Komsas Tingkatan 4 bertajuk Lieutenant Adnan Wirabangsa, bahasa kiasan ni banyak terdiri daripada pepatah, diikuti perumpamaan, kemudian simpulan bahasa dan juga bidalan. Setiap aspek bahasa yang digunakan membawa makna-makna tertentu yang perlu diuraikan oleh pembaca untuk pembaca. Penggunaan bahasa kiasan ni perlulah sentiasa diterapkan dalam penulisan ataupun lisan supaya ia tidak ditelan zaman. Akhir kata daripada kami semua, burung tekukur terbang di lembah, limpas di kota mencari perigi. Rasa syukur bakti mencurah,
Semoga kita bertemu lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.